Jadi cuba cakap sikit lah. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia. Wah, salam satu Malaysia. Tu Okay. dia. Tak dengar. Tak on pun mic. Sekarang boleh nak cakap sekali ya? Oh. Hello. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Itu dia. Itu adalah Lok daripada kumpulan Monolog. Itu kejap lagi kita akan berborak-borak dengan Lok. Lok ni umum pun tahu lagu-lagu ciptaannya memang sangat orang kata unik dan different, dan walaupun ada orang kata curi lagu orang, ada setengah yang cakap macam tu, tapi kita tak Curi pandang. lagu siapa? Ada ke orang cakap dia curi? Ada. Lagu apa? Macam lagu Paranoid Android. Oh yang Mana hilangnya Juwita. Main suara jadi main Juwita. Mana hilangnya Juwita. Tak, pasal tu kan nak producer. Tapi Pasal sebenarnya saya suka lagu tu. Pasal kalau saya tak tiru, saya tak dapat ajak tu. Alamak. Masa tu saya perlukan duit sikit kan. Tu dia, Nampak kesian jawapan. tak? Comel je. Okey, jom kita dengarkan dulu di tangga yang ke-17. Di tangga ke-18, sorry. Kita ada sebuah band baru iaitu Pendeta dengan lagu kumpulan 30 sen, sorry. Kita ada lagu 30 sen hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Ada sebab masa tu saya pasang lagu Mana Hilangnya Juwita. Lepas tu ada orang cakap ni macam lagu Paranoid Android. Saya balas balik, yang you dengar tu My Suara FM. Jom kita bertanya sedikit mengenai projek terbaru Monolog. Okey, di kala ni saya sedang merakam, kita tengah berkurung dalam studio, dan kita tengah rekod album seterusnya, dan kita mulakan dengan kemungkinan single terbaru lah, yang bertajuk Indra Loka dalam kurungan Yang Ku Perlu. Jadi kita orang antara 6 lagu tu, kita rekod 6 lagu terus. So antara 6 tu kita rasa lagu ni yang paling menyerlah dari segi keunikannya dan juga dari segi kekuatan lagu tu kan. Dan favourite kita orang juga. Every time kita orang jamming pun kita suka lagu tu. Kita mesti start jamming dengan lagu tu. Dia punya genre tu genre macam mana tu? Tak tahu lah nak cakap macam mana. Nusantara, NU Sengkang SANTARA. Macam New Santara. Saya tak ada terjadi. Nanti kan tiba-tiba semua orang cakap Nusantara. Tak saja je. Itu kes sarkastik lah. Tapi Nusantara yang baru lah. Nusantara yang telah digilis oleh modernisasi lah. Tu dia. Kalau itulah ramai sebenarnya hari tu masa kat PWTC, ramai yang tunggu bila kita buat announcement. Sorry pasal hari tu saya rekod lagu tu lah. Kita rekod ada part lagu tu dan saya tak boleh pasal ahli kumpulan Monolog yang lain sangatlah sibuk mengalahkan Perdana Menteri. Jadi kita orang terpaksa tak boleh nak reschedule. Jadi harap maaf lah pada pendengar yang menunggu kan. Tu ramai kat sana, alah Monolog tak dapat datang. Lepas tu kita pun macam sorry. Kita say sorry. Cakap nanti kita akan bawakan dia. Saya cakap macam tu dengan diorang. Biar lambat tapi janji datang kan. Janji diorang tahu. Cuma diorang tak dapat bersama dengan ambil gambar dengan Monolog. Tapi tak apa. Nanti mana banyak lagi. Sebab sekarang ni mungkin musim untuk saya berkurung sikit lah kan. Jadi saya kurang hadir di majlis-majlis ataupun event-event sebab saya nak fokus, nak siapkan benda ni semua kan. Dia jangka bila keluar dia punya album tu? Album tak tahu bila, tapi single tu akan keluar dalam bulan ni, paling lambat pun bulan Mac lah. Okey. Tak lama je lagi tu. Wow, mesti. Dan lagu tu ada kolaborasi lagi seperti biasa. Monolog kan suka berkolaborasi. Berkolaborasi. Collaboration lah senang. Nak menampilkan seseorang. Jadi dalam tu ada dia wanita, tapi kita tak nak reveal sekarang lah, surprise. Wow, surprise. Macam baru-baru ni lagu Batu Belah Batu Konkrit menampilkan Azlina Aziz. Yang ni dia balance. Dia balance. Tapi dia tak macam, dia bukan macam Kegadaan Indah. Macam Batu Belah Batu Konkrit tu memang sepenuhnya lagu tu Azlina Aziz yang nyanyi. Saya nyanyi sikit je nampak anak dia tu kan. Tapi yang ni setengah-setengah. Macam lagu Mana Hilangnya Juwita menampilkan Adira dan orang. Azama. Itu 3 orang. Itu semua kehendak producer. Saya pun mula pening tak pasal duet boleh lagi, tapi kalau trio itu agak susah. Agak susah. That's why lagu dia macam nampak macam tu. Pasal dia pada saya lebih kepada berkonsepkan macam penceritaan kan, lebih untuk suit macam theatrical sikit lah kan. So macam first part tu part mencari, and then part Azama tu dia sebagai watak antagonis, iaitu seorang penjahat lah, macam tu lah. And then saya tu macam voice of reason lah. Macam yang macam suara dari langit lah kononnya. Bukan apa-apa lah. Suara dari langit saja cakap lah. Okay. Kan suara dari langit kan terus orang mempersoalkan. Itu dia. Okey, lepas tu dalam album Jejak Tanah,
album pertama kan, Jejak Tanah. Macam mana penerimaan masyarakat masa awal-awal album tu dikeluarkan? Jejak Tanah tu dia lain sikit pasal dari awal lagi dah keluar single dia. Macam Keadaan Rinda memang dah cut through habis lah kan. And lagu tu Alhamdulillah antara lagu pertama saya yang paling menebas lalang lah kan. Dia pergi jauh lah lagu tu. Alhamdulillah, saya pun tak sangka kan? Padahal ia adalah hanya lagi satu eksperimen daripada perpustakaan saya kan. Perpustakaan lagu saya kan. Salah satu eksperimen yang berjaya lah, boleh dikatakan. Formula yang berjaya. Biasanya ada banyak dalam library tu Banyak kat lagu sampah banyak ke? Alamak. Tapi selalu yang sampah tu yang best. Yes, selalunya yang orang kata filler-filler song ni sebenarnya lagi best kan. Okey, jom kita sambung selepas ini. Kita bersama dengan lagu yang daripada kumpulan baru juga, daripada MySuara FM. Untuk mendengarkan kami, anda boleh layari laman web kami di www.mysuarafm.blogspot.com. Maafkan kami ya di MySuara FM kerana blogspot.com bukan .net. Bukan. Alamak, tadi saya tulis .net. Alamak, salah saya tweet okay. MySuarafm.net dan juga MySuarafm.com. Server kami menghadapi sedikit problem, jadi maafkan kami untuk pendengar-pendengar MySuara FM. Tapi ada juga yang sebab mungkin daripada phone, aplikasi phone memang boleh dengarkan kami. Kalau nak buka dekat desktop atau laptop anda kena masukkan mysuarafm.blogspot.com. Gitu dia. Okey, jom kita sambung lagi dengan penilog tadi mengenai dengan album Jejak Tanah. Okey, penerimaan tadi. Penerimaan. Pada mulanya memang sebab dah ada single kan, ada Keadaan Rinda tu. Jadi kita orang menggunakan tu sebagai platform juga untuk keluarkan album tu dan meletakkan dia di satu tempat kan. Tapi umumnya pada mulanya penerimaan orang tentang album tu agak slow. Pasal maybe sebab lagu-lagu yang lain bukan macam lagu Keadaan Rinda. Jadi orang expect maybe Keadaan Rinda-ish kan. Tapi tengok-tengok, alamak, asal lagu Kuku Malam macam ni. Pelik kan. Tapi Alhamdulillah sebab sekarang ni, sebab album macam tu, saya dah tahu dah mesti dia akan ambil masa setahun dua dan tiba-tiba orang semua dengar. Macam sebelum ni pun saya dengan kumpulan lama saya Butterfinger macam tu juga. So every time kita orang dah bosan dengan album sebelum tu, kita orang nak pindah ke fasa baru, orang baru nak suka album tu. So selalu kita orang ada masalah terkedepan. Macam kita orang nak main style ni, orang macam asal tak main macam dulu. Pasal dia orang baru suka. So macam jadi masalah pula. Jadi masalah pula. Jadi tapi kita orang sebagai orang yang melahirkan seni ni kan, jadi kita orang rasa kita orang tak nak terkongkong terbatas dengan benda tu lah. Jadi kita orang akan sentiasa berubah. So sorry lah. Sorry lah kalau terlambat maafkan dengar. Kami lah kan. Jadi cubalah catch up. Tapi sebenarnya monolog ada banyak fans daripada Singapore sebenarnya. Oh ya? Yes, ada kita punya hari tu yang daripada Singapore, dia adalah orang yang uruskan kita punya booth hari tu. Dia cakap, alah nak jumpa monolog. Sekarang dia dah balik Singapura dah. Okey. Tak, sebab monolog ni sekarang ni saya perasan ada dua kelompok lah. Satu monolog yang suka lagu Keadaan Rinda je. And ada juga monolog yang suka lagu-lagu lain. Yang memang daripada dulu ikut saya, daripada Butterfinger. Dia nak tahu beza dia kalau dia panggil saya. Kalau dia panggil saya monolog, that means dia tahu saya dari Keadaan Rinda lah. Kalau dia panggil saya lock, that means dia tahu saya dari dulu. Daripada Butterfingers, yes. So macam monolog ni selalunya pendengar umum lah kan, sebab lagu tu pun cut through kan, sampai ke makcik-makcik, adik-adik kan, semua tahu kan. Semua orang ambil gambar, beli album. Ada album album pun dia tak tahu kan, macam tapi saya tak kisah, jadi dia orang tahu kan. Tapi sebab pasaran sekarang saya fikir macam kebanyakannya artis dia takkan keluarkan album dia dulu, dia akan keluarkan satu single. Itu style sekarang lah. Pasal album pun sekarang dah macam antik lah. Orang dah tak beli album sangat. Pasal sekarang culture dia budaya download dan budaya digital age ni kan. Dan semua orang pun pakai phone je sekarang kan. Jadi lepas tu lagi satu, kita pun sendiri macam masukkan lagu semua dalam kita punya tablet. Letak dalam kereta. Itu pasal kan. So budaya beli CD tengok cover tu dah tak ada lah. Dah 20 tahun lepas lah kan. Tapi still rasanya di Malaysia ni kita kena keluar album pasal nak tunjukkan yang kita ni rasmi lah, macam tu lah. Saya rasa lah, mungkin rasa 10 tahun lagi tak payah keluar album dah kot. Semua keluar online dia. Online je semua. Okay, alright. Macam sepanjang Lock menghasilkan karya daripada dulu sampai sekarang lah. Sebenarnya mana dapat inspirasi tu, ilham tu untuk menghasilkan satu-satu lagu? Merata-rata. Merata-rata. Contohnya bila saya bawa kereta lah. Bila saya drive kan. Bila saya drive lalu
kota metropolitan ni, hutan batu ni kan. Jadi banyak benda yang saya persoalkan, banyak benda yang saya perhatikan dan saya ataupun saya fahami kan. Dan kehidupan dia juga, kehidupan saya kan, seharian saya dengan masyarakat. Jadi benda tu semua saya punya kesimpulan tu, dan bila saya punya luahan rasa tu saya letak dalam lagu lah. Tak semestinya lirik tu pasal tu, tapi even chords dia ataupun lenggok lagu dia kan. Ataupun ada satu benda yang saya kagum, macam satu ciptaan Tuhan yang saya suka, dan saya buat lah lagu. And tak semestinya lirik tu maksudnya berkenaan penciptaan tu, tapi feel dia punya rasa tu kan, dia punya saya faham. yang lain tu semua dalam bahan kimia, susah saya nak terangkan. Wah, dalam bahan kimia. Macam batu belah batu konkrit, adakah disebabkan hutan batu di KL Ya, hutan batu tu itu pasal saya punya rasa kecewa terhadap ni terus terang pasal masyarakat yang dah lupa budaya, dah lupa akar umbi lah. Terlampau taksub sangat dengan globalisasi dan sampai melupakan budaya. Macam kenapa nak melupakan budaya? Global lah kan. Tak semestinya kita kena tinggalkan yang lama kan. Kita improvise, kita buat yang baru kan. Tapi jangan sampai dah macam tak ada akar umbi lah kan. Macam generasi Starbucks ni semua lah kan. Tak salah tapi itulah batu belah batu konkrit kan. Kenapa nak macam nak jadi sangat New Yorker sampai tak ada Malaysian attitude tu kan. Pasal kita modern, pasal dia orang macam saya study pun kat sana, saya pergi saya tengok keluar Malaysia semua, pasal saya ada juga keluar Malaysia kan. Saya tengok orang sana macam terbaru ni saya pergi Sepanyol. Sepanyol dia punya cara dia memelihara culture dia sangatlah gempak. Walaupun dia ada semua, dia lagi moden dari kita kan. Banyak benda dia Eropah, negara Eropah kan. Cuma dia orang nak bankrupt lah sekarang. Tapi still dia orang punya penjagaan dia orang, flamenco dia orang, apa semua, bahasa dia orang kan. Airport dia mana ada English. Airport dia tak ada English, tapi kita pelancong masih datang. Yes. Kan, orang kita masih lagi kagum. Kita tak ada berkomplain. Tak faham lah apa semua, relax je. Yes. Kan, jadi mentality lah, balik pada mentality. Jadi lagu Batu Belah tu saya inspirasikan daripada keadaan tu lah. Tu pasal nampak macam bonda tu subjektif lah. So bonda tu maybe macam tanah air ataupun ibu pertiwi ke kan. Dia merajuk pasal orang Malaysia ni dah macam tu lah kan. Ke depan tapi lompong di dalam. Contohnya lah. Bukan semua Bukan semua. Masih ada lagi. Itu sebab kami di MySuara FM sebenarnya ada Hari Bahasa. Hari Kebudayaan dan Bahasa. Pasal bukan apa, saya dulu pun macam tu. Cuma saya dah belajar kan. Saya dah belajar dan saya dah fahami kan. Jadi saya cuba nak serapkan kepada orang yang lebih muda daripada saya lah. Okey, dulu kan Lok belajar di Boston. Lepas tu bila balik ke Malaysia je, genre music tu memang different daripada Butterfingers. Sebenarnya apa puncanya tercetusnya perubahan ni? Lepas tu sekarang ni Lok sendiri lebih cenderung ke arah muzik yang macam mana? Okey. Sekarang ni saya lebih kepada muzik yang pada saya menggambarkan Malaysia lah. Kan? Pasal saya rasa maybe masa Butterfingers tu saya budak lagi dan saya cuba nak jadi macam Nirvana ke apa semua. Itu semua orang akan buat benda tu. Saya rasa tu pasal band budak-budak muda sekarang pun saya tak kisah kalau dia nak jadi macam band-band tertentu barat kan. Saya tak kisah pasal memang pada mulanya itu permulaan dia. Kan? Jadi tapi masa saya start band dulu, tak ada orang yang bagi tahu saya yang macam mainlah keroncong, mainlah joget. Tak ada orang cakap benda tu cool. Yang ada Wing, Search semua rock. Kan? Okey lah, okey, tapi tak ada orang yang bagi tahu saya tau. Tak ada orang yang macam main keroncong pun jahat juga. Lagi rock pada rock and roll sendiri. Tak ada. So jadi kita punya mentality semua kat Rhyme TV lah. Betul tak? Kita nak jadi lain. Kita tak nak lagu rock yang mendayu dulu. Kita nak jadi grunge lah, lagi metal lah kan. Jadi sekarang saya nak cuba beritahu lah budak-budak ni yang keroncong joget pun cool. Cuma kita kena buat cara kita sendiri. Kita jangan buat cara belia. Jadi beza dia So beza dia Butterfingers tu daripada dulu lagi saya dah meletakkan elemen-elemen nasionalisme macam daripada first album saya dah ada dah solo Ikan Kekek. Pasal dari dulu lagi saya dah rasa macam kita kena ada identiti. Walau Nirvana saya pun nak jadi Kurt Cobain pun saya masih lagi tapi takkan aku nak main sebiji macam dia. Aku kena ada something yang saya punya sendiri. Jadi itu yang saya ambil lagu cedok lagu Ikan Kekek. Dan second album ada banyak kan. Dari Transcendence pula kita orang ada pakai baju macam yang kita superimpose dengan sultan ni baju tu semua, tapi superimpose muka kita orang sebagai cover album. Dari dulu dah ada elemen tu lah. Cuma sejak saya di Boston benda
nak mempromosikan ataupun nak menginjek Nusantara elemen ataupun Malaysian elemen dalam lagu saya, karya saya lagi ekstrim lah. Itu yang sampai balik ni terus semua dah 360 darjah lah. Semua change lah, berubah habis lah. Harapnya berubah untuk kebaikan lah. Pasal saya buat Nusantara, bukannya muzik saya macam Shekal ke apa. Muzik saya masih lagi ada that western punya template yang kita tak lari tu kan, pop music ke apa kan. Tapi saya suntik kan, macam tu lah, macam gamelan apa semua. Tapi saya main dengan gitar, katakan contoh kan. So orang tak nampak benda tu. Bukannya kalau saya main gambus, saya main gambus punya scale tu, tapi saya pakai gambus, tapi saya pakai piano atau saya pakai gitar. Jadi kat situ lah suntikan dia, dibuat secara halus lah. Mungkin nanti kalau tiba-tiba nak dengar bunyi gambus yang sebenar bergabung dengan apa, Fauzia Gambus pula ke? Memang nak. Dah tahu dia, tahu memang nak. Memang saya suka bergabung dengan situ, tapi masa kot kan. Sebab sekarang pun masih lagi nak mengukuhkan lagi nama Monolog tu sebagai sebuah band yang ke arah macam tu kan. So once nanti dah establish dan kita nak berancang lah. Saya memang suka berkolaborasi. Saya dapat nampak tu. Kan. InsyaAllah lah, tak lama lagi lah. Okey, kejap lagi kita sambung balik dengan Lock. Jom kita dengarkan di tangga yang ke-14. Kita ada Awi Rafael dengan lagunya Asalkan Aku Okey hanya di My Suara. Anda kembali bersama saya Tira dan juga Lock di konti My Suara FM. Untuk mendengarkan kami www.mysuarafm.blogspot.com. Itu dia tadi lagu Hazama di tangga yang ke-13. Wah, jatuh juga lagu ni. Ini semua adalah hasil undian anda pendengar-pendengar My Suara FM. Okey, jom kita kembali bersama dengan Lock. Kita tanya lagi dekat dia survival music Monolog ni. Survival tu maksudnya macam mana? Survival tu kita apa, dari angle mana nak saya jawab tu? Kalau boleh dari angle yang memberi positif kepada pendengar-pendengar macam yang tak faham. Macam mana saya hidup dengan muzik Monolog ke atau macam mana muzik Monolog tu hidup? Muzik Monolog hidup. Tu lah, macam saya cakap macam diri saya juga macam saya buat apa yang saya nak je lah kan. Saya selalu takkan biarkan ataupun imajinasi saya terbatas dengan kehendak arus perdana ataupun arus mana saja lah kan. Kalau saya rasa nak buat, saya buat lah kan. Macam contohnya macam lagu-lagu saya macam Keadaan Dinda tu kan. Itu pun sebenarnya saya tak terfikir pun nak buat lagu untuk arus perdana. Saya fikir lagu tu just another, lagi satu antara lagu saya yang dalam arkib saya lah kan. Jadi yang pentingnya sebab lagu sekarang ni lagu-lagu Monolog pula, saya macam saya cakap tadi lah, saya nak injekkan banyak elemen-elemen Nusantara ataupun elemen Malaysia dalam kan. Dan saya rasa dengan tu dapat mengekalkan lagi lagu-lagu saya tu ataupun even konsep band Monolog tu untuk jangka masa yang panjang lah. Pasal walaupun lagu tu style Malaysia, tapi orang Malaysia tak diterima. Pasal orang Malaysia dah, pada saya bukan nak umum Malaysia lah kan, dah terlampau Star World ataupun MTV kan. Jadi macam bila kita buat something yang sebenarnya nenek moyang kita buat, macam dia macam pelik. Jadi macam kalau saya letak macam keroncong ke, saya letak elemen tu ke, dia macam asal kau buat macam ni? Kenapa kau study sampai kat US tapi balik kau buat muzik macam ni? Kira pada diorang macam maybe ke belakang lah. Tapi pada saya itu adalah satu renaissance lah kan. Satu benda yang menghidupkan balik yang dah mati. Pasal saya bukan buat sama, saya buat style sekarang. Saya letak rempah-rempah moden tu di dalam irama tu. Irama yang lama tu. Sebab saya bukan buat sama macam P. Ramlee ataupun sebelum P. Ramlee kan. Saya buat yang sama tapi saya bengkokkan dia, saya rosakkan dia. Macam contohnya lagu Kekanda Adinda lah. Lagu tu pada saya skala pentatonik tau. Itu sekira saya bangga lagu tu, pasal lagu tu saya tak ada pakai western punya scale. Saya pakai memang skala pentatonik, skala dia macam lagu Siam sikit kan. Ataupun lagu dia macam lagu ting 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 ting. Jadi saya bangga lah pada tu. Kira satu eksperimen yang berjaya lah pada saya. Sampai ke AJL 26 ya. Lagu kedua saya yang berjaya masuk lah. Jadi saya rasanya untuk bangga lah, untuk bangga tahun depan AJL 28 27 dah lepas Yuna menang kan. AJL 28 agaknya lagu apa yang Lock nak bawa untuk pergi ke AJL? Tak tahu AJL ni pasal dia lebih kepada populariti kan. Sebab kadang-kadang lagu yang bagus tak semestinya popular. Dan lagu yang popular tak semestinya bagus. Jadi kita tak tahu kan. Pasal kita tak menjaga, kita bukan
ada kuasa untuk mengundi lagu tu ataupun menentukan lagu tu masuk ke tak kan. Cuma sekarang dah ada konsep baru yang macam saya tengok AJL 27 hari tu, boleh SMS pula sekarang ni. Ya, jadi maybe kalau SMS better lah. So jadi masyarakat yang menentukan kan. Jadi kena popular pada pendengaran masyarakat lah. Tapi contohnya macam nanti jadi tak ubah pula macam reality TV punya program. Maybe itu jalan terbaik pasal pada saya lagi bagus daripada ada pihak tertentu yang menentukan kan. Macam nanti dia dah jadi favoritism. Maybe dia suka handsome tak ada, cantik tak ada. Ada juga memang macam tu kan. Dia bukan bergantung pada lagu. Pasal kita tak tahu yang audit tu atau yang menentukan tu dia ada background ke muzik, dia tahu ke muzik. Ke dia suka K-pop je ke. Jadi macam mana kan? Macam mana nak menentukan apa yang bagus untuk masyarakat pasal AJL tu berjuta-juta orang tengok. Dan lagu yang menang AJL tu pasti orang akan, masyarakat kita akan rasa itu yang terbaik kan. Jadi kalau salah pilih habislah kan. Jadi itu yang saya rasa yang Yuna menang baru ni memang sangat padu lah. Pasal telah tiba masanya untuk masyarakat membuka telinga untuk muzik yang lain daripada balada, membuka mata. Akhirnya memecahkan kepompong yang telah dimonopoli oleh komposer-komposer tertentu sebelum ni kan. Akhirnya dah terbukti Malaysia dah perlukan yang segar kan. Baguslah. Saya juga sangat menyokong yang itu sebab saya penyokong Yuna. Favoritism tiba-tiba. Tak apa, favoritism tu tak apa, tapi bila kita nak menentukan untuk siapa nak menang benda yang orang semua tengok kan. So kita kena ada some credibility lah. Maybe orang kena tahu, okey katakan yang menentukan ni judge ni A kan. So A ni ada background ni okey lah kan. Bukan hanya diletakkan di post tu tapi dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa pasal muzik kan. Dia tahu pasal fashion ke. Salah lah kan. Mungkin kena cari dah sampai masanya juga orang Malaysia kita, especially untuk judges lah. Cari orang luar yang untuk judge lagu-lagu yang bertanding di dalam. Mungkin juga. Bagi satu yang benda yang bagus juga. Macam sebab dia tak kenal kan. Yes, dia tak kenal. So dia macam dia kena judge ikut telinga dia dan ikut kepakaran dia. Kan. Sebab saya kira macam kalau contohnya satu-satu lagu tu kita perlu ada macam ada beberapa elemen muzik, contohnya 7 chord pertama, saya dengar ada cerita-cerita macam tu. Kena 7 chord pertama, satu-satu benda yang different dia kata, dan lagu tu boleh menang. Tak boleh tu. Pasal lagu subjektif. Yes. Macam mana kalau orang tu pakai 2 chord je, kalau lagu tu dah memang gempak gila, dia akan menang. Still kan. That's why kita tak boleh ada rules macam tu kan. Itu yang macam contohnya ada pertikaian dulu bila kata lagu Awan Nano menang. Lepas tu ada pertikaian bila Yuna menang, saya tak dengar pertikaian. Cuma dia orang pertikaikan kenapa bukan Yuna nyanyi, kenapa Aizat. Tapi dia anugerah jual lagu kan. Lagu dia. Pasal lagu tu bila saya dengar pun saya tahu sebab lirik dia, komposisi dia sangat hebat lah kan. Dan memang dia sangat umum, universal. So, semua orang boleh relate kan. Jadi itu lagu yang terbaik lah. Lagu yang terbaik tak semestinya kena ada 100 note ataupun kena ada penyanyi yang boleh tarik sampai pecah gelas ke apa kan. Tak semestinya kan. Tu Mariah Carey. Tak semestinya tak semestinya bila kita tarik dia, penyanyi tu bagus. Kalau dia boleh tarik, penyanyi yang tak boleh tarik pun bagus juga. Dia bagus tempat lain maybe. Agak-agaknya lepas ni kan Lock, yelah saya tahu sekarang ni isteri Lock tengah menantikan syarat. Nak menetas. Amboi syarat nak menetas. Sorry. Saja awak sikit. Okey, macam isteri Lock sekarang tengah syarat mengandung. Alhamdulillah. Lepas tu bila keluar anak tu nanti tak kira salah. Dia kata surprise baby boy ke girl kan. Surprise. Kita pun tak tahu. Kita tak nak tahu. Tak tahu. Mungkin ada satu lagu di situ khas untuk anak-anak. Mungkin. Itu pun surprise lah. Itu pun surprise. So semua kena agak klise lah kalau saya cakap ada kan. Tapi tak apa lah. Klise untuk anak tak apa lah. Memang ada. Tapi saya tengah plan nak ambil dia punya. Kan kita selalu bila pergi scan kan ada macam boleh dengar denyutan jantung dia kan. Saya nak ambil tu nak letak dalam lagu lah. Wow. Buat dia jadi lagu. Dengar tu. Sikit. Anda semua pendengar My Suara FM dah dengar tu kan. So kena nantikan Lock punya ciptaan terbaru. Ada beat daripada jantung baby. Tengah fikir lah macam tu kan. Nanti kan tak ada kan macam mana Lock?
bunyi jantung tu. Kan. Nanti tanya pula. Okey, nanti kita sambung semula dengan Lock. Kita dengarkan Sheila Amzah dengan lagunya Patah Seribu di tangga yang ke-12 dan kemudian Doaku Untuk Musayang dari Wali Band. Itu sahaja mendengarkan kami. Terima kasih dan selamat datang ke www.myswarafm.blogspot.com. Okey, jom kita teruskan perbualan kita bersama dengan Lock. Apa pandangan Lock mengenai artis ataupun tak kisah artis tu pelakon ke, penyanyi ke, pengacara, even DJ radio pun, semuanya kena ada ilmu. Okey, pandangan Lock sebagai seorang artis perlu berilmu. Betul, memang perlu. Pada mulanya mungkin pada mula pembabitan mereka di dalam bidang mereka mungkin tak perlu lah, pasal diorang baru maybe masuk sebab dia punya talent, natural talent ataupun kepakaran diorang secara semula jadi. Tapi semakin diorang di dalam karier mereka, kena juga mencari menimba ilmu tu lah. Kalau mereka dah memang daripada awal dah menimba ilmu, dah dapat ilmu, lepas tu baru jump into the career, tak apa lah, Alhamdulillah kan. Tapi kalau yang macam saya pun daripada awal, saya tak ada ilmu sangat dari segi muzik kan. Saya pun by heart je, main gitar, tong, belajar daripada situ je kan, belajar sendiri lah. Tapi after a while saya writer's block lah. Saya jumpa dinding lah kan. Sebab saya nak berkembang tapi saya tak tahu nak berkembang ke arah mana kan. Macam ibarat satu pokok dia nak bercambah tapi dia tak tahu nak tumbuh ke arah mana kan. So jadi kena cari cahaya matahari lah, the best. So cahaya matahari tu ialah ilmu lah. So baru lah terbuka pintu-pintu semua. Jadi macam mana pun, macam mana rugged kerja kita pun, macam contohnya saya dulu tak nak belajar, ignoramus lah. Pasal bila kita tengok musician lain yang macam yang belajar muzik semua nerd kan. Semua main semua muzik semua macam robot kan. So kita rasa tak rock lah kan. Macam mana aku nak buat rock kan, belajar muzik ni. Tapi sebenarnya ilmu muzik tu pun sama lah. Dia macam matematik kan. Kita tak tahu matematik, macam mana kita nak buat rumah, macam tu, macam mana kita nak buat bangunan tinggi-tinggi kat LCC kan. Kita kena tahu maths, kena tahu fizik. Sama juga macam ahli muzik, dia kena tahu tauge tu semua. Baru dia boleh buat composition sehebat Beethoven ataupun Mozart dari barat yang 500 tahun Steve sebelum ni dah buat Steve Vai ke siapa lah kan. Kan pada saya lah kan, although lagu tu bukannya serius, macam lagu composition dia ringan macam Justin Bieber ke apa kan. Ataupun macam lagu-lagu dulu apa boy band apa semua yang buat lagu tu mesti tahu muziknya kan. Memanglah NSYNC tu maybe dia tak tahu muzik sangat, tapi yang buat lagu tu, yang di belakang tabir tu kan, mesti tahu. That's why lagu tu boleh hit. Formula dia dah tahu dah kan. Macam ada setengah-setengah penyanyi which is jadi penyanyi daripada sekolah. Lepas tu tak sambung belajar dah. Teruskan dalam bidang ni. Boleh sahaja. Tapi okay, maybe dia dah tak minat macam pelajaran yang biasa. Maybe dia tak minat matematik tambahan dan belajar muzik. Muzik pun ada ilmu dia juga kan. Ataupun benda lain lah. Janji ilmu lah. Ilmu ni semua. Tak semestinya ilmu ni bukannya hanya pelajaran yang kita belajar dekat sekolah kan. Ilmu ni semua kan. Universal. Macam even macam engineering, macam audio engineering kan, technical semua kan. Jadi basic tu kena ada lah. Maths, English ke apa kena ada lah. Bahasa kedua, ketiga kan. Tapi selebihnya kepakaran dan juga ilmu lah. Even hands-on, benda hands-on kan. Benda yang kita praktik semua kan, memerlukan ilmu juga. Jadi even lakonan, macam method dia ataupun cara dia punya teknik dia kan, semua tu ilmu lah. Mungkin orang cakap benda yang macam ni tak payah ilmu pasal it's all about feel kan. Saya rasa saya kurang sokong pasal memang feel, tapi mengambil masa. Katakan saya tak belajar muzik, mungkin saya akan jumpa benda tu atau tak jumpa. Dan kalau saya jumpa pun mungkin akan mengambil saya 5 tahun, padahal saya boleh jumpa dalam masa 5 hari. Macam tu lah contohnya kan. Pasal kita tak tahu. Kita tak tahu nak tengok kat mana. Kita macam meraba dalam gelap. Jadi ilmu ni membataskan kita dan untuk kita break the rules kan. Kalau kita tak tahu rules, macam mana kita nak pecahkan rules? Jadi itulah saya rasa. Kalau saya perasan kalau Lock dia bercakap kan, dia suka selitkan dengan macam perumpamaan dia tu macam, kalau mungkin orang yang tak faham mungkin akan dengar macam sarkastiknya dia ni sarkastik kan. Tak ada kalau orang tak faham. Tak kisah, okey. But to me benda tu untuk pemahaman orang, benda tu simple, senang. Easy untuk orang. Senang. Masih awak faham. Awak faham. Saya harap anda semua faham. Dengar tu pendengar, saya harap anda semua faham katanya. Okey, kejap kita sambung lagi selepas ni. Kita dengarkan dulu Tasha Mansyah dengan lagunya Be Mine di tangga yang ke-10 hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Apa nama lagu dia? Be Mine. Bintang 20 My Suara FM bersama saya Tira dan juga Lock di konti My Suara FM.
Hey, hari ni banyak sebenarnya ilmu yang kita kongsikan ni hari ni. Kita kongsi sama-sama ni. Macam sebenarnya macam macam pada Lock, kalau nak cipta lagu, satu-satu lagu, Lock rasa lagu-lagu yang ada sekarang di pasaran lah contohnya. Lagu-lagu ni boleh membawa kita, masyarakat untuk mengenali jati diri, untuk bawa mereka mengenal akar umbi. Rasa-rasanya ada tak lagu-lagu sekarang semakin banyak, alhamdulillah. Semakin banyak. Kalau semakin banyak dengan saya, karya saya pun diharap dapat membanyakkan lagi, meramaikan lagi pencetus-pencetus lagu ataupun penggerak-penggerak seni yang lebih ke arah akar umbi Malaysia. Tak semestinya tradisional. Malaysia tu that means sekarang Malaysia sekarang kan, apa-apa saja janji di Malaysian kan? Bukan hanya muzik Melayu, maybe muzik dari masyarakat India, muzik dari masyarakat Cina, dia punya scale, dia punya instrumen. Macam tadi saya dengar lagu yang Pendita tu, dia gunakan KK kan, dia solo. Saya rasa bagus lah, benda tu patut dipupuk dan benda macam tu patut di dalam carta kan, rather than something yang template yang diimport dari negara lain kan. Dan kita, sebab semua orang suka style tu, kita pun buat macam tu kan. Itu nak macam mana kan, by popular demand kan, orang nak macam tu kan. Tapi yalah, tapi kita kita ikut lah pasal maybe kehendak sponsorship ataupun nak melakukan program apa, tak apa. Tapi kita jangan lupa tu je lah kan, biar ada alternatif, biar ada benda yang boleh mengajar anak muda ataupun budak-budak baru nak naik, baru nak main gitar ni kan. Tak semestinya main lagu western je kan, lagu Malaysia pun boleh main. Sebab Pendeta saya masa saya interview diorang, diorang selitkan macam Cak Lempong, benda-benda macam tu dalam lagu-lagu diorang. Which is sebenarnya kalau orang tak tahu, oh ini bunyi Cak Lempong, dia bawa satu-satu benda yang baru. Mungkin ada budak tak tahu kan. Mungkin kita tahu sebab kita dah lahir lama. Tapi budak yang baru lahir ni kan, dia keluar-keluar dengan Justin Bieber, dia tak tahu Cak Lempong kan. Kan. Contohnya contoh tak salah dengar tu kan. Sebab bila saya cakap ni, banyak orang salah faham. Dia ingat kita patutnya tanpa kompromi. Bukan tanpa kompromi, maksudnya kita kena ada alternatif, kita kena ada pilihan. Sebab yang benda tu kena preserve. Dan juga orang lama pun banyak tak suka pasal dia ingat saya rosakkan. Sebab pada saya bukan nak rosakkan. Yang lama kita simpan lah. Simpan kat archive, RTM ke apa kan, yang rekod lama semua tu kan. Simpan dan bagi budak muda dengar kan. Tapi benda tu budak muda ambil dan biar dia improvise jadi sekarang, biar macam mana dia suka kan, style yang dia suka kan. Jadi benda tu yang bagi hidup lah kan. Daripada kita ciplak lagu luar, baik kita ciplak lagu sendiri, lagu M. Nasir ke, lagu P. Ramlee ke kan. Lagu M. Nasir pun banyak benda-benda yang bagus banyak. Sebab dia, saya pun study juga muzik dia lepas saya study P. Ramlee. Dan saya perasan dia dah start awal lah, lagi 80-an dia dah start masukkan gamelan lah. Macam Keroncong Ana, itu gamelannya scale tu. Tu yang macam cheese. Orang dah tahu dari dulu kan. Okay, sorry Datuk. So respect lah di situ kan. So dia dah nampak kita punya arah kat situ sebenarnya kan. Cuma nak buat macam mana je kan. Dan saya rasa pun bila kita buat lagu yang ke arah akar umbi ni, bukannya sangat rasa tanggungjawab tu, tapi kita nak biar dia berseni juga kan. Kita tak nak dia jadi macam boring kan. Macam contohnya dulu masa saya zaman grunge dulu, zaman rock gila babi dulu. Gila dulu kan. Saya tengok macam rancangan, kalau joget dia mesti nak kena yang baik, joget belia je kan. Jadi maybe benda tu tak menarik orang muda yang rebellious kan. Kita muda macam rebellious. That's why kita tertarik pada punk, metal, pasal kita rebellious. Hidup kita memang penuh dengan curiosity, angst kan. Kita macam marah kan. Jadi cuba buat macam muzik kita macam tu. Mungkin diorang akan suka kan. Tu yang saya selalu cakap, nak jahatkan keroncong apa semua. Jahat tu bukan maksud saya jahat, tapi bagi dia ada edge sikit lah, bagi dia tajam sikit kan. So orang muda pun dengar macam lain sikit lah kan. Macam contohnya kalau muzik, kenapa Hindustan? Perasan kan lagu Hindustan daripada dulu sampailah sekarang. Itu memang Malaysia kan. Itu kita memang suka je lah lagunya macam tu kan. Tak berubah. Dan kita tapi orang suka. Betul lah kan. Orang suka. Dari dulu orang suka. Kalau artis kita cuba buat pembaruan sikit, semua macam mulalah, apalah muzik dia ni, apalah tu kan. Mesti Lock sebagai apa orang kata pencipta, saya dah biasa lah yang kompos ni, Lock mesti berhadapan dengan benda macam ni. Kadang-kadang dah macam dah alah tegar biasa lah, tak apa lah kan. Sebab
kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Dan satu benda je, saya takkan putus asa untuk mengajar diorang. Walaupun diorang, saya nampak macam saya berdebat dengan diorang, tapi sebenarnya saya cuba nak minta diorang buka sikit kotak, cuba ada anjakan paradigma sikit dari si pendengaran diorang kan. Tak sepertinya lagu balada tu je yang lagu kan, lagu lain pun boleh jadi lagu kan. Jadi macam jangan putus asa lah, tu je yang penting lah kan. Pasal kadang-kadang terasa lah juga kan, pasal diorang kadang-kadang tak tahulah dia orang dengar macam mana, kat mana kan. Tapi dia orang kadang-kadang memang dia orang tak faham kan. Jadi benda tu saya rasa satu tanggungjawab. Pasal pada saya mungkin senang, tapi pada mereka dia orang rasa susah. Jadi tu yang kita kena terangkan. Dan mungkin lepas ni Lok pun nak cuba buat lagu yang senang sikit. Tapi masih tetap Lok lah, tetap monolog tapi senang lagi lah, senang lagi. Tak ada, mungkin tak lagu ada. macam A, B, C, D, E tak ada, main-main je. Sarkastik lah. Kalau Sorry main-main je. Itu boleh juga sebenarnya. Boleh kan? Boleh. Sebenarnya 1, boleh. 2, 3, do, re, mi, lagu M. Nasir kan? Boleh sebenarnya. Itulah Macam tu. mana kenapa Datuk M. Nasir boleh cipta lagu-lagu macam tu dan kita ingat sampai sekarang. Sebenarnya boleh. Boleh. Tiba-tiba pula InsyaAllah. masuk macam ni dah. Okey, kejap lagi kita sama balik. Jom kita dengarkan di tangga yang ke-8 kita ada Mojo Andaiku Bercinta Lagi. Dan kemudian di tangga ke-7 kita ada Teman Pengganti dari Black featuring Malik. Hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif FM. Kita masih lagi bersama dengan Lok. Masa lebih kurang tinggal setengah jam je lagi untuk Lok bersama-sama dengan My Suara FM. Itulah ada yang mengatakan sebenarnya macam tadi kita ada tanya cakap dengan Lok kan pasal muzik Mana Hilangnya Juwita, Paranoid Android. Kata mereka macam lagu Paranoid Android, which is memang ada persamaan. Bermakna mereka peka. Diorang mengikuti perkembangan monolog. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya lagu, okey, mungkin Lok boleh jelaskan sikit pada mereka yang sedang mendengar, pendengar-dengar My Suara FM dan juga peminat monolog sendiri. Lagu tu apa sebenarnya? Sebenarnya lagu tu memang rip-off lagu cedok lagu Paranoid Android pun pada asalnya. Pasal kehendak producer dan director cerita tu, dia nak lagu, dia bagi saya lagu Paranoid Android kan. Kebetulan pula saya tahu lagu tu lah kan. Jadi saya pun macam saya buat lagu lain-lain sikit. Lepas tu producer tu cakap tak, kalau boleh nak biar sama kan. Macam lepas tu dia punya intensity dia pun nak sama. So macam that means lagu Paranoid Android tu ada 2 part kan. Ada 3 part actually kan. Satu part Slow, dia ada slow, lepas tu dia ada heavy, lepas tu dia ada kat tengah tu kan. Jadi tu yang saya ikut format dia. Dan pada asal dia pun saya ikut juga dia punya lengkok dia. Pasal tak tahulah macam kena kan. Jadi saya rasa tak ada salahnya. Jadi saya cedok kat situ lagu Mana Hilang Juwita tu saya ambil dari Paranoid Android. Dan tengah-tengah dia saya ambil lagu The Chemistry Between Us, iaitu Butterfingers. Dan keroncong tu saya ambil daripada Katina Dahari. So macam ada 3 gabungan kat situ. Jadi jadilah lagu Hilangnya Juwita tu. And then diorang pun nak dalam masa 2 minggu. Jadi saya cepat. Dan masa tu pula saya ada masalah ekonomi kan. Jadi saya pun macam nak job tu. Saya pun okeylah buat je lah kan. Tanpa memikir panjang kan. Tak, bukan nak cerita sedih, cerita kelakar sebenarnya. So tak apa lah kan. Dan saya pun nak praktis kan. Dan kita pun masa tu macam di dalam peringkat berkurung, dalam jangka masa yang tengah berkurung, nak start berkurung untuk album seterusnya kan. Jadi kita nak satu benda yang boleh hold benda tu sekejap. Jadi kita keluarkan je. And then lagu tu producer tu nak macam theatrical sikit. Dia nak macam menceritakan cerita Juwita tu. So dia ada watak yang mencari adik dia ke dan lepas tu waktu watak penjahat yang dekat Hutan Batu tu kan. Dan saya sebagai voice of reasoning lah. Jadi tu yang lagu tu nampak macam tampal-tampal kan. Macam satu part ni, lepas tu tiba-tiba satu ni. Pelik lah kan. Memang pelik sebenarnya. Okey lah pada saya. At least lagu tu bukan balada biasa kan. Janji lagu tu lain. Kalau tiba-tiba nanti kalau orang kata Lok buatlah satu lagu balada. Boleh, tapi mesti dia berempahkan Lok kan. Macam bercap mohorkan Lok. Jadi macam mana balada pun saya rasa susah kalau saya nak buat balada yang macam balada macam Ajai ke Anwar Zain ke. Susah kan. Memang saya tak susah. Pada saya lagu tu susah untuk dibuat pada saya lah. Susah sebab Lok bukan kejiwa situ. Bukan kejiwa saya bukan kat situ lah kan. Pada saya macam saya tak boleh. Memang macam even saya
berbincang kadang dengan family apa makan malam semua kan. Cuba kau try buat lagu macam ballad ni semua kan. Tak boleh masalahnya. Dah try tak boleh kan. Dia macam rasa palsu gila diri tu kan. Keluar-keluar lagu mesti macam lock juga. Sorry. Maafkan saya juga. Tak boleh lah. Maybe itu dah memang jadi identiti diorang kan. Dan saya tak boleh fake it lah. Boleh lah. Kalau nak gagahkan, saya boleh gigih lah buat je kan. Tapi saya rasa macam menipu diri sendiri lah. Bukan pasal saya pun, bukan again, saya macam nak orang Malaysia buka pendengaran mereka ke style yang lain. Tiba-tiba saya buat macam tu. Seperti saya aku lah dengan kehendak arus berana. Saya pun rasa macam menipu diri sendiri lah buat apa kan. Bagi je lah Ajai. Sesiapa lagi sebab kalau Anwar Zain memang umum pun tahu, kalau dia buat 10 lagu dalam satu album itu pun dia nyanyi lagu balada, orang memang suka juga. Memang dia dah dikenali memang sebagai dia dah di-print macam tu kan. balada. And saya respect tu. Cuma saya minta tu je lah, biar ada pilihan. Biar orang Malaysia kalau nak dengar benda lain pun boleh. Dia ada saluran yang memainkan lagu yang lain. Lagu yang pelik-pelik sikit. Bukan pelik sangat pun. Saya katakan kalau lagu tak ada joget apa yang peliknya, pasal memang datang daripada sini. Ghazal ke apa kan. Ataupun tapi dia rock. Masalahnya kan yang bukannya arus perdana, arus alternatif lah. Harus ada lah. Itu je pendapat saya. Jadi kalau macam contohnya satu hari nanti Lock diberi peluang untuk mengembangkan Lock punya muzik ni, Lock nak ke mana? Saya nak biar orang Malaysia dulu. Lepas tu baru mungkin ke Indonesia. Ke Asia Tenggara. Dan kenapa pilih Indonesia selepas Malaysia? Sebab bahasa kot. So maybe bahasa tu ada connection kat situ kan. And then maybe saya pun ada darah Minang, Rawa semua. So asal usul maybe sana. So maybe ada connection kat situ. Kita tak tahu kan. Plus saya dah pergi main kat Indonesia sebelum ni. Dan saya rasa diorang punya, saya sangat kagum dengan nasionalisme diorang lah. Cara diorang memupuk seni, diorang jaga diorang punya seni kan. Pasal diorang sana pun bukan lagu yang macam yang famous kat sini. Diorang band-band diorang lagi dahsyat, macam-macam style kan. Diorang punya seni, dia pandang seorang yang berseni tu, dia respect. Macam sini maybe kurang sikit lah kan. Tapi okey, sekarang dah semakin bagus lah kan. So tu yang saya nak berlawan dengan diorang kat sana. Instead of kita complain je pasal lagu luar masuk sini, apa kata kita pergi kat turf diorang, kita try kat sana kan. And saya tahu kita tak boleh try dengan hantar lagu je kat sana. Pasal orang sana nationalism dia kuat kan. Dia punya firewall dia kuat. Dia bukannya boleh senang je masuk lagu kita kan. Dia maybe kena duduk sana makan Indomie 3-4 bulan. Tunggu anak saya besar sikit, kita nak hijrah sana sekejap lah kan. Wah, try ke sana. Kena bawa wife sekali lah. Wife dengan kalau dia nak ikut, kalau dia kerja. dia kerja sekarang. Tak, nantilah bila dia dah besar kan. Bila apa bayi yang akan dilahirkan ni dia dah besar sikit kan. Pasal balur rahim mesti saya tak boleh berpisah dengan dia kan. Faham. Okey, kejap lagi kita sambung balik dengan Lock. Saya nak tahu lagi ada pendapat Lock mengenai dua perkara lagi. Jadi pastikan anda terus bersama dengan MySuara FM. Jom kita dengarkan lagu Najwa Latif di tangga yang ke. Hai Carta 20 MySuara FM bersama dengan Tira dan juga Lock di konti MySuara FM. Seperti yang dijanjikan tadi, saya kata saya nak tanya dia ada dua perkara. Jom kita mulakan dengan perkara yang pertama. Saya nak bertanya macam sekarang ni terlalu banyak reality program. Macam ada AF dah menamatkan tirainya lah. AF, lepas tu kita ada One in a Million, kita ada apa, vokal bukan sekadar rupa, banyak lagi lah sebenarnya. Reality TV, reality program lah. Jadi kebanjiran mereka mereka satu word. Plural, yes. Kebanjiran artis-artis reality program ni, macam pada pandangan Lock lah, sebenarnya kehadiran mereka ni sekadar untuk memeriahkan industri seni ke, ataupun sebenarnya diorang boleh memberi kualiti yang bagus untuk negara kita? Okey, pada saya kalau reality program tu betul-betul mementingkan aspek kualiti bila nak memilih pemenang dia, dan berkualiti lah artis tu, okey lah saya rasa. Memeriahkan tu memang betul lah, pasal sekarang ni zaman ni kan zaman jet berjuang. Semuanya nak cepat. Jadi mungkin itu adalah platform untuk mencari bintang-bintang atau artis secara cepat kan. Jadi cuma tak nak dia cepat naik cepat turun je kan. Macam apa itu saya terbaca tema apa satu word ni, apa dia orang cakap, media ni apa, artis Maggie Mi Segera apa betul lah, kalau boleh jangan ada yang macam tu lah kan. Tapi selalunya bila artis tu memang dah ada dalam diri dia dah ada
inverted commas, Yes, ada. ada. That means dia akan tahan lama. Itu automatically lah. Unless dia slack lah. Macam dia ada masalah ke, disiplin ada masalah lah paling personal. penting. Kalau ada masalah tu maybe dia akan down lah kan. Tapi kalau dia memang dah ada dan dia rajin, saya rasa Malaysia ni memang lubuk emas lah. Tak ada hal lah kan. Jangan hilang je kan. Saya perasan Malaysia kalau hilang lama, diorang cepat lupa. Yes. Tu lah, Dan bila kan. contohnya nak buat comeback balik tu, Susah sikit lah kan. Susah lah. Jadi that's why the moral of the story is jangan comeback lah. Teruskan je kan. Setiap tahun keluarkan album, setiap tahun keluarkan sampai orang betul-betul dah bosan kan. By the time pun maybe simpanan dah cukup, okey lah, buat bisnes lain. Contohnya lah kan. Tapi macam contoh artis kita kat Malaysia ni, macam katanya tak boleh cari makan, nak hidup dengan menyanyi je, semua tak boleh cari makan orang kata. Bukan tak boleh, sebab ruang dia sempit kot. Pasal Malaysia ni kecil kan. Kita bukan sebesar United States ataupun Indonesia, market berjuta-juta sampai kalau pergi tour pun memang tak balik rumah jumpa anak bini setahun kan. Kita tak, ni kita pergi seminggu, besok boleh balik kan. Jadi market kita tak besar kan. Lepas tu dengan kebanjiran artis luar lagi, kita punya mentality kan, macam it's okay. Okay, kita tak ambil situ lagi. Tapi so maybe susah nak cari makan dengan seni je lah. Itu yang maybe diorang macam kena branch out kan. Tapi saya rasa zaman internet ni, zaman broadband ni semua okey kot kalau artis tu sendiri 360 darjah. Dia buat semua kan. Macam saya pun multitasking. Saya maybe saya tak buat bisnes lain, tapi saya buat dari segi seni juga. Macam saya buat juga scoring, filem scoring, semua dalam muzik lah kan. Saya buat juga kelas, dan saya buat juga macam merchandising. Saya baru nak venture lah macam baju-baju monolog apa semua. Tapi yang penting, banyak job saya pun sekarang ni banyak macam di belakang tabir. Macam saya buat scoring untuk filem, saya buat lagu tema untuk drama ke apa ke kan. Dari situ pun saya boleh suntik saya punya elemen. Dari situ pun saya boleh basuh otak anda semua. Dari mana tu lah. Contohnya, jadi menjawab soalan awak tentang mempelbagaikan seni tu kan. Tapi saya masih lagi seni lah. Saya belum lagi dah terfikir nak buka kedai makan apa, belum lah. Tapi kalau ada modal, okey kan. Kalau orang panggil Lock berlakon, siapa dia menyanyi? Boleh ke? Kalau tengok karakter lah. Kalau karakter tu macam saya baru tengok cerita ni, saya memang sangat suka cerita daripada barat ni. Satu cerita nama tajuk dia The Machinist. Christian Bale kan. Kalau watak yang macam tu, maybe saya suka lah yang macam psycho sikit, ataupun yang kena, yang mencabar sikit kan. Kalau watak yang macam seperti biasa mungkin kaku lah kan. Mungkin satu drama je terus dikecam hebat. Terus jangan berlakon lah tu kan. Dan juga saya berlakon dalam video klip saya. Sebab itu hasil seni saya kan. Saya memang berlakon dalam video klip saya. Itu memang tempat saya nak berlakon lah. Kalau tiba-tiba nanti kalau producer nak tawarkan Lock untuk berlakon dalam filem kan, ingat kena jadi watak yang psycho. Jangan cari bagi. Tak, yang bukan psycho lah, yang jahat ke, yang merosakkan ke. Yang negatif lah. Tapi negatif tu boleh jadikan positif. Bukan negatif yang macam orang jahat adalah gangster ke, tak nak yang pakai jaket tulis rokok macam kau tak ada. Kalau boleh yang maybe dia seorang nerd ke kan, tapi dia seorang pembunuh macam tu lah, yang memang psikotik. Yang twist apa, mind boggling. Sangat cakap. Kalau rasanya kalau dalam filem Melayu kan kena tengok filem Sam. Sam okey. Filem tu kan, filem apa, Syaizi kan, dengan dia ada kena culik apa kan, kan. Rupanya dia tu alamat psikotik juga. Kan. Something yang with the twist lah. Macam Christopher Nolan punya cerita kan. Ending dia lah kan, orang ni rupanya benda macam tu kan. Sebab saya perasan, speaking about that, saya perasan Malaysia ni banyak kita tengok benda macam drama dia pun, movie dia pun banyak face value kan. Kalau orang jahat mesti kena ada jaket, mesti ada kena misai ke, mesti ada kena isap rokok. Mesti kena isap rokok kan. Tak semestinya kan. Kadang-kadang orang yang baik ni pun jahat pun. Itu yang tak ada lagi kan. Mana tahu mungkin kalau orang jahat je, atau orang jahat je kena badan macam sasa. Kena mesti cakap in certain way kan. Macam hey kau. Yang tak ada. Macam tu lah pada saya nak tukar benda tu lah kan.
Okey, tak apa, kejap lagi kita sambung lagi satu soalan. Lepas tu kita akan sudahi kita punya catat alamak, sorry. Alamak. Okey, jom kita dengarkan Anwar Zain ajari aku. Alah, lock lagi. Alah, tak baiklah macam tu, mana ada banyak benda kita kongsikan dekat Ya, betul kan? Okey kan? Okey. Kalau okey cakap okey nanti, cik. Kalau nanti ada perhubungan cakap okey. Kalau Lock ada okey. Okey. Okey Lock. Ya. Tadi kita ada sentuh sikit mengenai dengan kebanjiran artis-artis daripada YouTube, daripada reality program, semua ni kan. Macam mana pula pendapat Look mengenai kebanjiran artis-artis daripada Singapura, daripada Indonesia? Yang paling ramai memang daripada Indonesia lah. Maknanya kita pendengar di Malaysia ni banyak dengar lagu-lagu daripada Indonesia. Macam saya bagi contoh, lagu Di Saat Aku Mencintaimu daripada Dadali Band yang paling baru, Shay dengan lagu Ni Sayang. So, apa yang Look pandang pada artis-artis luar negara yang terlalu ramai dah masuk Malaysia ni? Benda ni saya dah study dah lama dah. Saya dah 10 tahun lah kot. Saya memang mematikan benda ni kan. Sejak saya terlibat dalam industri ni. Dan saya memang perasan memang orang Malaysia ni dia suka import daripada dulu lagi sebenarnya. Kan, daripada lagu-lagu Hindustan jadi lagu saduran. Lagu-lagu barat pun jadi lagu saduran. Tapi dulu orang dulu dia suka lagu memang dia orang buat, dia ambil terus sebiji lagu tu and dia orang nyanyikan dalam bahasa Malaysia. Tapi macam sekarang dengan style-style sekali diikut dan kita buat lagu tu jadi lagu Malaysia kan. Jadi pada saya macam ada satu ketika dulu saya menentang benda ni sangat lah kan, sampai saya siap nak buat macam piket lah dekat satu konsert. Dulu masa tu saya rasa Peter Pan kot famous kat sini. Masa tu lah, awal 2000 lah. Saya siap nak buat dengan kawan-kawan saya semua, kita buat macam mogok lah kan. Lepas tu saya fikir balik, saya tak jadi buat lah. Sebab saya fikir balik macam bukannya salah band tu yang datang, salah orang kita lah, salah mentaliti kita. Kita tak ada tanggungjawab kan. Kita punya mentaliti kita suka benda tu, kita tak ada semangat nasionalisme kita tu, senang dirobohkan lah kan. Senang dicantas lah kan. Jadi macam saya rasa kita perlu ada tanggungjawab dan kita perlu ada semangat tu untuk kita at least kita agungkan kita punya dulu kan. Lepas tu baru kita bagi dia orang datang lah kan. Pasal kita tak boleh stop pasal globalisasi kan. Tapi contohnya macam di Indonesia kan, kita nak pergi sana kita tak boleh kan, pasal semangat nasionalisme dia kuat kan. Jadi benda tu kita tak ada kat sini kan. Dan saya rasa bukan hanya pendengar, macam media pun kan, macam pihak-pihak media massa ni semua kan, macam TV apa semua kena ambil tahu benda ni dan kena merasakan tanggungjawab tu lah kan. Jadi saya rasa benda tu lah yang kena ada, daripada kita nak menghalang diorang datang kan. Tak apa dah, datang lah. Datang lah. Cuma daripada currency media mungkin untuk cover the story tu mungkin diorang nak, sebab diorang nak cash in, dia nak buat duit, ataupun diorang nak mempopularkan rancangan diorang ataupun stesen diorang. So diorang, sebab diorang tahu orang Malaysia ni kebanyakannya lebih rela disuap dengan apa yang sedap, betul tak kan. Diorang suap je lagu ni kan, and diorang tahu confirm orang akan suka. Sebab kita memang daripada dulu kan, bukan sekarang kan, daripada that's why British senang masuk kan. Sebab kita suka, tak tahu bukan apa, kita okey lah orang menjajah kita, tak tahu pasal kan. Maybe kita dah dari nenek moyang kita kan. So diorang menggunakan tu untuk contoh buat duit ataupun popular. Jadi benda tu harus berhenti lah, harus dihentikan ataupun dikurangkan kan. At least kita, barulah kita boleh nampak ada peningkatan. Daripada kan? Kita duk bising-bising, balik artis Indonesia, balik artis Indonesia. Pasal bukan salah diorang, pasal kita juga yang memberi peluang tu kan. Kita yang buka jalan untuk dan juga titik isu ni juga boleh jadi macam satu rude awakening lah, satu kejutan untuk orang seni kita pula. So kita kena up to par kan. Kita kena meningkatkan lagi kita punya kualiti seni tu setaraf dengan diorang ataupun lagi bagus daripada diorang. Dan kita pula boleh serang diorang kan. Kita kena buat macam tu lah. Macam sebelum Jepun World War II lah kan, dia tutup dulu negara dia sebab dia nak build dia punya army, dia punya tentera. Lepas tu ambil satu dunia, ambil serangan. Macam tu lah contohnya kan. Janganlah buat gerila macam tu. Tak lah, itu sebagai kiasan lah kan. Jadi kita tajamkan keris kita kan, bagi kemenyan sikit malam-malam contohnya kan. Jadi itu bermakna sepatutnya ilmu itu penting untuk artis ilmu kita. Tu penting dan juga cara kita fikir tu kan. Jadi pada saya isu tu tanggungjawab penonton, pendengar, yang peminat, juga tanggungjawab media dan juga orang seni macam saya lah kan. Dan kalau boleh macam lagu contohnya, kalau kita betul-betul rasa sayang kat Malaysia, kita nak bunyi Malaysia tu,
macam itu ada satu rancangan tu saya cakap pasal isu ni lah. Cakap kita tak payah buat lirik tu letak bisa. Kita tak boleh. Satu bahasa kita kan. Memang kita serumpun tapi kita bezakan nak Indonesia dengan Malaysia. Apa salahnya? Kan macam kita terlampau macam mana nama? Terlampau senang untuk macam lembut hati sangat lah orang kata. Macam contohnya kalau macam hari tu saya tengok ada artis Indonesia datang kan. Dia cakap dengan kita bahasa Indonesia, kita terus cakap nak bahasa Indonesia dengan dia. Kenapa kita tak boleh cakap bahasa Malaysia? Bahasa kita. Kan dia dekat sini. Kan bukannya saya cakap orang jangan cakap macam tu, tapi semua kita itu adalah identiti kita. Apa salahnya? Salah ke saya nak melihat benda macam tu dan mempunyai pendapat yang macam tu kan? Kita agungkan kita punya. Contoh macam Jepun lah. Kita cakap bahasa Inggeris dengan dia tak layan dia. Macam itu saya pergi Sepanyol, saya pergi custom dia tau. Saya cakap, dia cakap dengan dalam bahasa Sepanyol. Macam mana saya nak jawab? I'm here for a visit. Cakap lagi Sepanyol. Dia tak cakap English pun. Nampak cara dia orang kan? So saya rasa itu adalah satu simbolik lah. Macam kalau orang sini dia cakap, kita mesti akan balas dia dengan bahasa dia kan. Jadi saya rasa macam mungkin itu efek juga dari segi seni. Kan kita kurang penghargaan untuk orang sini kan. Macam Piramli pun tengok kehidupan dia yang di akhir dia kan. Pasal apa? Pasal orang sini terlampau gila dengan orang luar kan. Pop Ye dan maybe masa tu muzik Indonesia pun masuk juga masa tu kan. Dia bukan salah dia orang dan saya bukannya nak menghalang muzik luar datang. Bagus datang supaya kita sedar, supaya kita bersaing lagi positif kan. Tapi tanggungjawab tu kan, nasionalisme tu, di mana kita terletaknya nasionalisme kita kan, media especially kan. Jangan nak fikir keuntungan sangat sampai mengorbankan benda tu kan. Itu ya saya rasa. Panjang punya saya Sorry faham. lah, macam Saya faham politik pula. itu sebenarnya adalah kira macam orang kata pandangan daripada seorang orang kata penggiat seni. Pasal saya dah fikir benda ni lama dah daripada dulu lagi kan. Tapi dulu mungkin saya fikir macam nak halang-halang, buat apa halang kan. Kita try baguskan, kita try tingkatkan kita serang sana. Maybe bukan saya tapi anak saya ataupun cucu saya. Kita kena fikir macam tu. Kena fikir Cina sikit. Bukan dia je, anak dia, cucu dia kan. Macam tu lah. Betul, saya sokong itu. Okey. Jadi sekarang ini kita nak tahu pula juara untuk Carta 20 My Suara kan. Akhirnya juara dah. Juara ni mereka adalah satu kumpulan baru yang mana lagunya berbentuk agak macam dia punya genre tu reggae. Lepas tu dia baru 5 bulan dalam industri seni sebagai penyanyi. Dah juara. Dan follower mereka sangat ramai. Terima kasih kepada anda yang mengundi lagu The Bee Sings dengan lagunya luar biasa. Jom kita dengarkan hanya di My Suara FM. Jadi kita masih lagi bersama dengan Lock. Dan jom kita dengarkan kata-kata daripada Lock. Bukan kata-kata terakhir, tak nak jadi yang terakhir ya. Ya, harapnya bukan yang terakhir ya. Okey, jadi itulah teruskan menyebarkan dan menyokong virus monolog ataupun muzik monolog ataupun muzik saya di tempat-tempat lain. Sebarkan seni saya. Dan kalau sebarang perkembangan apa semua, boleh cuba cek laman sesawang saya www.monolog.com ataupun kat Facebook apa semua, type je MONOLOQUE. Memang insyaAllah saya wujud di atas talian. Dan nantikan single terbaru monolog iaitu Indra Loka yang ku perlu menampilkan penyanyi yang tak nak di-revealkan lagi. Tak lama lagi. Apa lagi? Nantikan juga lagu-lagu saya dalam filem. Banyak lah insyaAllah. 2013 ni kan tahun mula untuk masyarakat Cina. Saya pun lahir tahun mula. Maybe ada dia punya Ong dia kat situ kan. Feng Shui dia kan. Feng Shui saya mungkin baik tahun ni. Dan kepada saya yang tak faham lagu saya, either awak boleh terus mendengarkan lagu bala yang lain ataupun cuba memahaminya. Cuma memahami pun lagi bagus lah. Lagu saya tu maybe susah untuk ditelan begitu saja. Tapi insyaAllah bila dah ditelan, dia akan kekal di situ untuk masa yang lama. Jadi ada topik-topik lain lagi nak Tira cakap? Tidak. Terus saya cakap tak ada. Tak ada. Dan tu ingat kena ada ilmu. Macam mana pun belajar ilmu, tak apa. Note tauge-tauge tu, muzik memang kalau siapa yang minat muzik, belajar je tauge. InsyaAllah boleh beat saya satu hari nanti. Jadi lagi hebat daripada saya ataupun lagi hebat daripada Piramli. Tauge kan dia macam tauge tu. Nota muzik tu. Belajar. Memang orang cakap alah tak cool lah kau semua belajar muzik. Tapi insyaAllah bila anda dah pakar benda tu, anda lagi cool daripada semua orang. Dan kita perlukan benda tu lah. Baru kita boleh ada bunyi Malaysia satu hari nanti. Itu harapan saya.
kalau saya hidup lagi lah kan, saya nak tengok ada bunyi Malaysia tu lah. Lok rasa lagi 10 tahun akan datang, siapakah Lok? Siapakah Lok ni? Masih Lok lah. Masih Lok. Alamak, dalam industri seni. Tak tahu lah. 10 tahun tu agak, maybe Lok yang dah lebih macam mana, matang. Sekarang pun matang ke sekarang? Tak tahu lah. Okay, lagi matang lah 10 tahun. Dah harap-harap bunyi apa, idea Lok tu kan dapat diterima ramai dan dapat mengubah mentaliti masyarakat lah. Itu saya punya goal utama lah kan. Yang lain-lain tu semua secondary. Yang penting sekali mentaliti masyarakat dan juga cita rasa masyarakat dah dinaik taraf setinggi KLCC. Bukan bangunan je tinggi, tapi cita rasa pun sama. Okay, terima kasih kepada Lok kerana sudi bersama dengan My Suara FM dan juga kepada pendengar-pendengar My Suara FM. Pastikan anda terus mendengarkan Lok dan juga My Suara FM. Okey, jom kita dengarkan lagu yang dikatakan mirip-mirip lagu Paranoid Android. Mana hilangnya cerita hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Okey.